Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membincangkan topik yang berkaitan walimatul urus yang tidak mengikut syarak. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh kepada adat resam, terutamanya dalam tuntutan perkahwinan. Sesuatu perkahwinan akan dianggap tidak lengkap jika adat resam diketepikan. Semua orang pun mahu berkahwin, bukan? Tetapi, kenapa masih ramai yang belum berkahwin atau memilih untuk menangguhkan perkahwinan? Faktornya disebabkan terlalu memikirkan adat berbanding yang wajib. Tetapi, bagaimana pula jika dilihat dari sudut pandangan Islam? Adakah adat ini mengikut syarak? Jadi, marilah kita mengupas topik berkaitan walimatul urus yang tidak mengikut syarak. Saya ingin menjelaskan salah satu tanda walimatul urus yang tidak mengikut syarak. Yang pertama sekali ialah pengantin dan keluarga pengantin yang tidak menutup aurat. Tanpa kita sedari, hukum penutupan aurat ini sering dipandang enteng oleh masyarakat. Sedangkan aurat perlulah ditutup selari dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar." Hakikatnya, pengantin perempuan serta ahli keluarga sering mengenakan pakaian yang menjolok mata atau tidak menutup aurat dengan sempurna. Contohnya seperti memakai pakaian yang jarang, yang ketat, serta kain yang terbelah. Kesimpulannya, untuk memastikan walimatul urus itu diberkati oleh Allah sepanjang majlis itu berlangsung, diwajibkan ke atas setiap Muslim untuk sentiasa menutup aurat. Okey, sekarang saya nak menceritakan perkara yang seterusnya yang boleh melanggar syarak dalam sesebuah perkahwinan, iaitu bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, soalan saya, sekiranya berlainan jantina menghulurkan tangan untuk bersalaman, adakah kita perlu menyambut tangan untuk bersalaman kerana mahu menjaga hati? Jawapannya, berkenaan dengan bersalaman berlainan jantina, hadis daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarahnya melarang bersalaman di antara lelaki dan perempuan. Okey, kesimpulannya, berbalik kepada persoalan di atas, ulama berbeza pendapat berkenaan hal bersalaman dengan berlainan jantina ajnabi, termasuk mazhab Syafi'i yang mengharamkan bersalaman di antara lelaki dengan wanita yang bukan mahramnya. Walaupun terdapat pandangan yang membolehkannya dengan bersyarat sebaiknya keluar daripada perkara khilaf merupakan perkara yang dituntut. Kami lebih cenderung meraihkan mazhab dan keadaan setempat. Sebagai contoh, di Malaysia, kebanyakannya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi, sekiranya dalam keadaan dan situasi tertentu dibenarkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Wallahu a'lam. Seterusnya, solehkan yang berlebih-lebihan sehingga menghilangkan keaslian wajah si pengantin sebagai tabaruj, seperti mencukur bulu kening dan menyambung bulu mata palsu. Kedua-dua perkara tersebut adalah haram di sisi syarak. Perkara ini berdasarkan kiasan daripada hadis pengharaman penyambungan rambut dan perempuan bertatu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Selain itu, terdapat juga hadis mengenai mencukur kening yang telah diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu kening kerana perbuatan itu termasuk di dalam istilah mengubah ciptaan Allah. Bagi seorang wanita, hendaklah dia mengelakkan diri daripada bertabaruj. Imam Ash-Shawqani menyatakan bahawa tabaruj ialah menampakkan dan mempamerkan perhiasan dan kecantikannya bagi mata-mata melihat dan menikmatinya. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Seterusnya, perkara yang bercanggah syarak di walimatul urus ialah nyanyian dan muzik
serta tarian yang tidak mematuhi hukum syarak dari segi seni kata dan cara penyampaian. Jumhur ulama dan fuqaha mengharamkan alat muzik. Imam Malik pernah ditanya akan muzik dan nyanyian dan beliau berkata hanya orang fasik yang terlibat dengan aktiviti seumpama ini. Di samping itu, nyanyian yang seni katanya tidak baik, lucah, biadab, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan membawa kepada fitnah, maka nyanyian itu adalah haram. Pancaragam yang melalaikan juga hukumnya adalah haram. Seni muzik haram disebabkan oleh faktor-faktor lain yang ada bersama-sama dengannya. Oleh itu, sesuatu pelaksanaan yang berkait dengan muzik seperti masa persembahan, cara penyampaian, suasana tempat persembahan harus diambil kira. Bagi tarian pula, hukum asalnya adalah makruh. Namun, jika dilakukan wanita di depan lelaki ajnabi dan menari secara bercampur jantina, iaitu lelaki dan perempuan, maka hukumnya haram. Hal ini demikian kerana ia jelas menimbulkan fitnah, yakni godaan yang besar bagi lelaki, termasuk perbuatan mendekati zina. Jadi sahabat yang dikasihi sekalian, sebagai kesimpulannya, cuba kita renungi kembali sekiranya terdapat perkara-perkara mungkar seperti yang dinyatakan di atas, yang dinyatakan oleh kawan-kawan saya dalam majlis Walimatul Urus yang kita jalankan. Jika ada terdapat kesalahan, maka tinggalkanlah. Apalah maknanya majlis pernikahan kita, pernikahan yang bermakna jika dilakukan menyempurnakan sebahagian dari agama, akhirnya dicemari dengan dosa-dosa, sama ada kita sedari maupun tidak. Malah lebih hebat lagi, ianya menyebabkan kita juga turut menanggung dosa-dosa mereka yang menghadirkan diri kerana boleh berbuat mungkar yang hakikatnya kita sendiri sebagai penganjur majlis tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita akal yang waras, maka pilihlah sama ada mahu pernikahan yang mana akan membentukkan sebuah keluarga yang diberkati ketika sebelumnya, semasa majlis dan sesudah majlis, iaitu ketika melayari bahtera rumah tangga atau sebaliknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.